Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua followers FB Live ADK Lesser Selatan, ADK Negeri Johor. Saya Haji Ruslan bin Husin, Penolong Pengarah Cawangan Rawatan Perubatan Pemulihan ADK Negeri Johor. Apa khabar semua? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat, sejahtera, berada di rumah masing-masing ataupun berada di tempat kerja masing-masing. Jadi pada pagi ini suka saya ingin berkongsi beberapa maklumat berkaitan dengan perintah pengawasan kepada klien-klien yang berada di bawah naungan ataupun di bawah tanggungjawab pihak ADK Negeri Johor, khususnya di cawangan rawatan perubatan pemulihan. Jadi untuk klien-klien yang masih lagi diletakkan di bawah pengawasan selama tempoh 2 tahun ataupun sehingga 3 tahun, sama ada mereka ini anda semua lah, maksud saya klien-klien yang diperintahkan menjalani program rawatan pemulihan, sama ada anda bebas daripada pusat pemulihan, bebas daripada penjara ataupun terus menjalani program rawatan pemulihan dalam komuniti. Suka saya mengingatkan bahawa dalam perintah pengawasan ini ada 6 syarat yang perlu anda semua, klien-klien semua patuhi, iaitu di bawah seksyen 6 bracket 2 A hingga F Akta Penagih Dadah Rawatan Pemulihan 1983 pindaan 1998. Antara lain, antara 6 syarat tersebut, tuan-tuan dan puan klien-klien hendaklah tinggal di tempat yang telah ditetapkan oleh pihak mahkamah. Saya bagi contoh, mungkin antara klien yang berada di Johor Bahru perlu tinggal di di daerah Johor Bahru, di kawasan pentadbiran ADK daerah Johor Bahru. Dan yang keduanya, sekiranya tuan-tuan dan puan berhajat untuk keluar daripada daerah, tuan-tuan dan puan perlu mendapat kebenaran daripada pihak ADK daerah dengan cara berhubung dengan pemulihan di ADK daerah. Kalau dalam perkongsian saya ini lebih menjurus, fokusnya pada 9 ADK daerah di Negeri Johor, datang berhubung atau telefon dengan pemulihan, nyatakan sebab tuan-tuan dan puan perlu keluar ataupun mungkin dapat tawaran pekerjaan dan sebagainya, mengikut keluarga berpindah sebagainya di tempat lain. Contoh nak berhijrah ke Kuala Lumpur ataupun nak berhijrah ke Negeri Sembilan, Pahang dan sebagainya, perlu dapatkan surat kebenaran. Macam kita PKP sekarang ni lah, bila kita nak rentas daerah, negeri dan sebagainya, perlu dapatkan kebenaran daripada pihak balai polis yang berhampiran atau berdekatan. Tapi dalam konteks untuk tuan-tuan dan puan keluar daripada tempat kediaman, bagaimana dalam perintah pengawasan itu, perlu dapatkan kebenaran daripada pihak ketua pengarah ADK Malaysia lah, maknanya kena berhubung dengan pemulihan. Yang ketiganya, tuan-tuan dan puan perlu melapor diri setiap bulan, perlu lapor diri untuk ikut program, kena lapor diri di pejabat ADK daerah. Tapi dalam suasana sekarang ni, Perintah Kawalan Pergerakan, tuan-tuan, puan-puan, bermula daripada 13 Januari sehingga 26 Januari 2021 ini tidak perlu datang. Hanya perlu menghubungi melalui panggilan telefon kepada pegawai pemulihan untuk tuan-tuan dan puan mengikuti program-program yang akan kita susun, akan kita aturkan secara atas talian. Ya, secara atas talian ni kita ada create, kita ada wujudkan program-program secara melalui medium WhatsApp group, medium FB ni sendiri ataupun medium Google Classroom. Jadi sila berhubung dengan pegawai pemulihan untuk tuan-tuan dan puan ikuti apa sahaja program, apa sahaja tajuk yang lebih menjurus, yang lebih fokusnya kepada memberi input, memberi bahan ataupun khidmat nasihat untuk tuan-tuan dan puan berkongsi apa sahaja permasalahan. Program pemulihan akan cuba bantu tuan-tuan untuk mengatasi apa sahaja isu yang berbangkit. Itu program intervensi lah. Dan yang keempatnya, suka juga saya mengingatkan tuan-tuan dan puan, jangan sesekali dalam keadaan suasana sekarang ini, kalau misalnya kata tuan-tuan dan puan stres
dia rasa tertekan, rasa sedih, kadang-kadang ada yang rasa gembira yang amat sangat pun tak boleh juga. Jadi jangan sesekali menjadikan pengambilan darah itu sebagai satu cara untuk mengurangkan tekanan. Kerana apabila tuan-tuan mengambil sebarang jenis darah, tuan-tuan perempuan akan ditarifkan sebagai telah melanggar syarat. Yang 6 syarat ni, ini yang saya nak sebut tadi, yang syarat yang keempat. Yang kelima, tuan-tuan perempuan, kita di peringkat ADK Negeri Johor sebagai salah satu cara kami untuk mengukur sejauh mana tahap kepulihan tuan-tuan perempuan, kami akan mengambil ujian air kencing ataupun urine test, kemungkinan pada program-program pemulihan yang akan datang dalam tempoh PKP ini untuk kita ziarah, untuk kita memantau sejauh mana tahap kepulihan tuan-tuan perempuan. Dan akhir sekali yang keenam, yang 6 bracket 2F tadi, tuan-tuan dan perempuan diwajibkan, dimestikan untuk mengikuti program pemulihan dalam konteks apa yang saya sebut tadi, ikut program-program secara atas talian dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini, yang mana tidak mengizinkan, membenarkan tuan-tuan perempuan hadir ke pejabat ADK daerah, mewadai tuan-tuan perempuan ikut program kita secara atas talian. Itu wajib dan kita akan catatkan dalam fail tuan-tuan dan perempuan yang mana kita takrifkan bila mengikut program-program di atas talian ini secara Google Classroom, WhatsApp group dan sebagainya. Tuan-tuan perempuan akan ditarifkan sebagai telah hadir program. Jadi ini 6 syarat yang telah saya nyatakan tadi. Saya harap tuan-tuan perempuan, khususnya klien-klien di ADK Negeri Johor yang masih lagi terikat dengan perintah pengawasan, supaya sentiasa ingat, sentiasa patuh kepada syarat-syarat, 6 syarat yang telah saya sebutkan tadi. Jangan sampai ke satu tahap bila salah satu syarat yang saya sebutkan tadi tuan-tuan ingkar, tidak patuh, tuan-tuan perempuan boleh dikenakan tindakan langgar syarat. Langgar syarat di bawah Seksyen 6 bracket 3 Akta Penagih Dadah, yang mana hukumannya boleh dikenakan hukuman penjara 3 tahun atau sebatan 3 kali atau kedua-dua sekali. Jadi minta dijauhkan ya tuan-tuan dan perempuan. Jadi itu saja yang saya ingin sampaikan, ingin saya berkongsi pada klien-klien yang berada di ADK Negeri Johor supaya sentiasa menjaga kepulihan, ya, sentiasa menjaga kesihatan, kita jaga kita, sentiasa pakai gunakan face mask ini apabila tuan-tuan dan perempuan berada di luar rumah, apabila tuan-tuan dan perempuan ingin berkomunikasi sama ada dengan sahabat, kawan-kawan, sentiasa pakai face mask ini jadikan dipakai satu amalan wajib. Ya, selain pada pakai penutup hidung dan muka ni, tuan-tuan dan perempuan sentiasa menggunakan hand sanitizer ataupun mencuci tangan secara kerap untuk memastikan diri kita tidak dijangkiti dengan COVID-19, dan ada penjarakan fizikal 1 meter antara kita sama kita lah, antara tuan-tuan dan perempuan, ahli keluarga dan ahli komuniti dengan sahabat-sahabat. Ya, jadi akhir sekali saya ingin sekali ingatkan, jagalah tahap kesihatan, kebersihan, keselamatan, ya, dengan satu tujuan, satu matlamat. Apabila kita menjaga diri kita, insya-Allah kita akan pastikan diri kita sentiasa berada dalam keadaan sihat, sejahtera, dan yang paling penting sekali saya ingatkan sekali lagi, supaya dari segi kepulihan, tolong jaga kepulihan supaya kita tidak jatuh semula dan kita sentiasa ikut program yang dianjurkan oleh pihak ADK. Itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.